Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua hadirin sekalian. Bersyukur kita pada Hadrat Ilahi yang dengan kurnianya kita dapat berkumpul pada forum kita pada pagi ini. Okey. Sebelum itu, mari kita mengetahui apa tajuk forum kita pada hari ini. Forum kita bertajuk Akhlak Mulia Masyarakat Sejahtera. Seperti yang kita tahu, akhlak mulia ni sesuatu perkara yang penting untuk menjadikan negara kita sentiasa sejahtera, masyarakat pun sejahtera. Okey. Sebelum kita pergi lebih mendalam, mari kita berkenal dengan para ahli panel kita. Di sebelah saya ada panel pertama, saudara Alif Hikmi. Saya sebagai panel kedua, saya Muhammad Amin Muhammad Al-Fatah. Dan saya panel ketiga yang bernama Muhammad Safi bin Muhammad Syahmi. Terima kasih untuk pengenalannya. Okey. Pertama-tama mari kita melihat dulu. Okey. Saudara Alif, boleh tak awak berikan definisi pada akhlak mulia yang menjadi tajuk kita pada hari ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Definisi akhlak mulia ialah akhlak mulia ni dia berasal daripada perkataan khuluq yang bererti tingkah laku. Akhlak mulia pula bermaksud tingkah laku yang mulia dah. Jadi Rasulullah telah bersabda, akhlak mulia ni tak aku rasa Kertas kau jatuh. Pertanyaan dia. jangan. Boleh. Dia main ni. Sempat minum boleh? Nanti mungkin intro tu cut, lepas tu aku cut, aku sambung yang tu. Okey, baiklah definisi. Yang tu definisi. Baik-baiklah. Tak tengok Okey. Baiklah. Sabar. Sambung. Itulah ni. Kau masih potong juga. Oh. Kau jangan baca. Kau dapat mana dapat tu dah. Saya rasa ni baik sangat ni. Banyak apa sikit. Kau baca lah nanti tengok dah berapa sampai dia makan. Baik lah macam ni kan. Jom aku baca juga itu. Runcit lagi baca. Ya, betul lah. Video BI dia. Dah. Okey, kita mula. Okey, 1, 2, action, 3, 2, 1. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh daripada tajuk kita, soalan kepada panel pertama kita. Boleh tak awak berikan apa itu definisi pada akhlak mulia? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Akhlak mulia ni berasal daripada perkataan khuluq yang bererti tingkah laku. Akhlak mulia pula bermaksud tingkah laku yang mulia bagi seseorang muslim. Jadi Rasulullah telah bersabda bahawa setiap muslim yang mempunyai akhlak yang mulia merupakan muslim yang berjaya dan muslim yang sejati. Jadi antara contoh-contoh akhlak mulia yang perlu kita ikuti sebagai umat Islam ini ialah pemurah, penyayang, dan Rasulullah juga suka mengamalkan gaya hidup sihat. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad merupakan sebaik-baik teladan yang harus diikuti oleh semua umat Islam. Jadi umat Islam ni haruslah menjadikan Nabi Muhammad ni sebagai figura untuk memastikan seseorang muslim ini berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada panel pertama yang memberikan idea yang cukup benar di situ. Jadi apa yang cuba disampaikan panel pertama kita adalah akhlak ini merupakan satu perkara yang penting dan perlu ada untuk setiap orang umat Islam kan. Jadi akhlak mulia ini akan dimiliki oleh seseorang atau boleh menjadikan Nabi Muhammad kita sebagai rujukan. Ya. Terima kasih. Okey, seterusnya biar saya bertanya untuk panel kedua. Boleh tak awak berikan apa itu ciri-ciri akhlak mulia? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ciri-ciri akhlak mulia yang mempandukan Rasulullah SAW adalah yang pertama adalah jujur dan amanah. Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat jujur dari usia kanak-kanak lagi sehingga akhir hayat baginda. Sehingga kan baginda digelar sebagai Al-Amin yang bermaksud dapat dipercayai. Antara buktinya, semasa menjalani perniagaan, baginda terkenal dengan sebagai seorang peniaga yang jujur dan amanah yang disukai oleh orang ramai. Okey, dan yang kedua, baginda Rasulullah SAW adalah seorang yang pemaaf. Kita sebagai umat manusia perlu berpandukan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah pemaaf tadi. Sikap bermaaf baginda selain tidak berdendam, terutamanya dalam usaha dakwah baginda terhadap masyarakat di Mekah. Baginda banyak menerima hentaman dan makian yang menyumpas baginda. Selain itu, pelbagai ugutan mencederakan dan membunuh baginda, namun baginda tetap tidak menyimpan rasa dendam dan marah terhadap pelaku tersebut. Yang ketiga adalah tawaduk. Rasulullah SAW mempunyai sifat tawaduk yang tinggi dalam setiap aspek, termasuklah dalam percakapan, tingkah laku, perbuatan dan keseluruhan kehidupan baginda SAW. Sabda Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan Rasulullah SAW memberi makan dan memandikan unta, menyapu rumah, memerah susu kambing, menjahit sepatu, menampal makan bersama nelayan, menggiling biji-bijian, membeli sesuatu dari pasar kemudian dibawa ke rumahnya. Baginda SAW juga berjalan tanpa memakai alas kaki serta menunggankan apa-apa sahaja seperti kuda unta tanpa mengutamakan kedudukannya. Oleh itu, yang pertama tadi, jujur dan amanah. Okey, jujur dan amanah ni kita sebagai masyarakat perlu mempunyai sifat akhlak, ciri-ciri akhlak mulia, jujur dan amanah, kerana jujur dan amanah ni adalah perkara yang sangat penting pada setiap umat Islam. Bila kita jujur dan amanah ni, orang-orang di sekeliling kita akan mudah mempercayai kita. Justru kita akan kita punya aktiviti yang kita lakukan dengan orang sekeliling kita pun dapat mudah dijalankan sebab kita seorang yang jujur dan amanah. Okey, yang kedua adalah pemaaf. Pemaaf tadi, kita sebagai umat Islam perlu mempunyai sikap pemaaf terhadap orang lain. Okay, contohnya bila ada orang buat salah ke, buat macam marah kita ke, hina kita ke, kita jangan simpan rasa dendam tu, kita maafkan dia. Lepas tu yang ketiga adalah sifat tawaduk. Sifat tawaduk ni adalah percakapan dan tingkah laku. Jadi kita sebagai umat Islam, dalam percakapan kita perlu berhati-hati, kita berbicara, kita perlu bersopan santun, dan pada tingkah laku kita tu perlu sentiasa yang terbaik. Kita perlu berikan yang terbaik kepada masyarakat supaya akhlak mulia ni dapat membentuk masyarakat yang sejahtera. Okey. Terima kasih kerana kedua memberikan idea yang padat dan berisi. Jadi apa yang dikatakan ialah apa yang diberikan pada yang kedua ni adalah ciri-ciri akhlak mulia. Ada berapa tadi? Ada tiga. Jujur dan amanah, pemaaf, tawaduk. Jadi tiga ciri-ciri ni semua ada dekat Nabi Muhammad SAW. Betul. Jadi telah terang lagi bersuluh bahawa Nabi Muhammad merupakan tokoh yang boleh jadi rujukan kepada semua orang untuk memiliki akhlak mulia kan? Ya. Jadi seterusnya kita pergi pada panel ketiga kita. Boleh tak awak berikan
apa contoh-contoh nilai untuk membentuk akhlak mulia ni? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ahli moderator kan, kita kata nak nilai yang dapat membentuk akhlak masyarakat, apa kejayaan. Okey, ada pendapat saya, jika seseorang itu nak membentuk kejayaan dalam hidup dia, seseorang itu perlu mempunyai sifat yang mempunyai nilai yang ikhlas. Sebagai contoh, dia ikhlas dalam melakukan ibadah-ibadah tertentu seperti berpuasa, solat 5 waktu, dan saya rasa ikhlas ni sesuatu benda yang subjektif, kerana jikalau kita tidak mengikhlaskan sesuatu benda, sudah tentu ada perkara buruk yang akan disusuli. Baiklah, ikhlas ni juga dapat membentuk kemenangan di dalam jiwa kita. Baiklah, masyarakat yang mempunyai sifat ini sudah pasti akan berjaya di dalam dunia maupun di akhirat. Okey, yang kedua, berdisiplin. Saya rasa berdisiplin ni pentinglah untuk mencapai kejayaan dalam hidup kita, kerana jikalau tiada disiplin, sudah tentu urusan hidup kita tidak terurus. Baiklah, saya beri contoh yang paling dekat lah yang kita, solat 5 waktu. Baiklah, jikalau kita ada nilai disiplin yang tinggi, sudah pasti kita akan solat di awal waktu. Dan seperti kita tahu, solat di awal waktu itu merupakan sesuatu yang dituntut, dan kita kewajipan, dan kita akan dapat pahala lebih kalau kita solat awal waktu kan. Jadi saya rasa disiplin ni pentinglah dalam hidup kita untuk membentuk kejayaan kita lebih berjaya. Baiklah, yang ketiga, saya rasa bersyukur ni, bersyukurlah. Saya rasa bersyukur ni penting juga, sebab dia tanda yang menentukan kerendahan hati kita terhadap sesuatu benda. Sebagai contoh, kita dapat result tinggi dalam peperiksaan, jadi kita kena bersyukur. Kita kena rendahkan diri kita, kita jangan tinggikan ego kita, supaya mungkin nanti orang akan kata, nanti tak baik, belagak, riak. Jadi saya rasa itu konteks yang dapat menyokong diri kita supaya berjaya, dapat membentuklah syukur. Baiklah, saya rasa itu saja daripada saya. Okay. Terima kasih kepada saudara Safi yang memberikan idea yang ringkas tapi padat. Okey, apa yang dicakapkan oleh saudara Safi tadi adalah nilai-nilai kan? Ada berapa tadi? Tiga nilai yang diberikan oleh saudara Safi. Yang pertama, nilai ikhlas, berdisiplin, bersyukur. Jadi tiga nilai ini perlu kita amalkan untuk mendapatkan apa itu akhlak mulia. Jadi seperti yang saudara Safi katakan tadi, kita kena amalkanlah semua ini. Okey, seterusnya untuk panel pertama kita balik, kita boleh tak awak berikan contoh-contoh ibadat untuk menaikkan lagi akhlak mulia kita ini? Okay, sebelum kita masuk pada contoh ibadat ni bermaksud tunduk, patuh, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
kembali kepada soalan kita, contoh ibadat yang perlu umat Islam titik beratkan ialah, saya rasa, solat lima waktu. Kerana solat ni merupakan penghubung di antara kita dan Sang Pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti yang kita tahu, solat ni boleh dilakukan secara bersendirian, berjemaah, bersendirian dan berjemaah. Tetapi kita sebagai lelaki digalakkan untuk solat berjemaah, lebih-lebih lagi di masjid, kerana pahalanya lebih banyak berbanding solat bersendirian. Rasulullah telah bersabda, solat berjemaah ni lebih baik daripada solat bersendirian kerana mendapat pahala sebanyak 27 darjat. Riwayat Muslim. Jadi solat berjemaah ni akan memupuk sifat akhlak mulia dalam kalangan masyarakat, kerana biasanya solat berjemaah ni dilakukan di masjid dan tidak kira lah latar belakang seseorang individu tersebut. Jadi di sini kita dapat lihat solat berjemaah ni dapat memupuk sifat bermasyarakat untuk melahirkan masyarakat sejahtera, kerana tidak mengira latar belakang orang yang datang ke masjid tersebut. Jadi di sini kita dapat melihat Islam ni tidak menjadikan harta benda ni sebagai kayu ukur untuk melihat kemuliaan seseorang. Pada pendapat saya, untuk poin yang kedua, saya rasa amalan bersedekah dan membayar zakat juga akan memupuk semangat akhlak mulia masyarakat sejahtera, kerana seseorang individu Muslim yang sejati akan menolong individu Muslim yang lain. Hal ini akan memupuk semangat bermasyarakat untuk melahirkan masyarakat sejahtera. Seperti yang kita tahu, bersedekah ni merupakan amalan yang mulia. Contohnya kita memberikan sumbangan kepada anak-anak yatim ataupun memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dalam masalah. Jadi umat Islam ni perlu melakukan perkara seperti itu, kerana Nabi Muhammad pun kerana ini merupakan contoh dan teladan yang Nabi Muhammad telah berikan kepada kita, dan kita sebagai umat Islam ni harus mengikuti teladan Nabi Muhammad itu, kerana Nabi Muhammad itu sebaik-baik teladan yang kita patuhi agar kita tidak tergolong dalam orang-orang yang lalai. Okey, terima kasih untuk saudara Alif. Yang saudara Alif kata tadi ada dua contoh ibadat yang perlu meningkatkan akhlak mulia kita. Pertama, solat. Seperti yang saudara Alif kata, solat itu lebih baik untuk lelaki solat berjemaah kan, dapat lebih banyak pahala, dapat memupuk sikap-sikap yang lain kan, daripada solat berseorangan. Dan yang kedua, bersedekah. Jadi bersedekah ni benda yang penting sebab dia akan menolong saudara kita yang kekurangan duit untuk mencari makan, tempat tinggal. Jadi dua ni memang penting lah. Okay, terima kasih. Okay, untuk panel kedua kita. Okey, baiklah, saya akan terangkan tambahan daripada jawapan Alif tadi. Baiklah, tadi Alif ada berkata tentang solat kan? Ya, baiklah. Okey, solat merupakan rukun Islam dalam rukun Islam kita. Okey, baiklah, saya nak bagi contoh. Okey, pen ni. Okey, yang pertama kita ada mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua adalah mendirikan solat. Yang ketiga adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan
keempat mengeluarkan zakat, dan kelima menunaikan haji. Okey, baiklah. Kita memberi contoh spend ni adalah kita. Okey, yang ini adalah rukun Islam yang kelima-lima ni. Okey, saya pegang ni. Okey, baiklah. Yang pertama, bila kita kalau kita tak menunaikan haji, kita mungkin menunaikan haji tu kita tak dapat menunaikan sebab kita tak ada duit ke apa ke. Okey, so kita lepas yang pertama. Yang kedua, mengeluarkan zakat. Kita kalau kita orang yang macam kurang pendapatan, macam kurang pendapatan, so kita tak payah bayar zakat lah kan. So kita mengecualikan yang kedua. Keempat, yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita tak berpuasa di Ramadan, kita still ada lagi Islam dalam diri kita. Yang mendirikan solat tu, bila kita tidak mendirikan solat, contoh ni, kita tak mendirikan solat, kita lepas. So Islam dalam diri kita ni akan hancur lah kalau kita tak dirikan solat. Sebab itulah solat tu adalah penting dalam diri kita bagi umat Islam, supaya dapat mencerminkan akhlak-akhlak yang mulia kepada masyarakat. Jadi, dan yang kedua, daripada sudut akidah. Okay. Ciri-ciri akhlak mulia dalam masyarakat daripada sudut akidah adalah berpandukan rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah, iaitu kita sebagai umat Islam perlu beriman kepada Allah agar dapat menguatkan keimanan kita kepadanya. Dan yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Kita sebagai umat Islam perlu bersungguh-sungguh dalam taat kepada para malaikat. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab suci Al-Quran. Keempat, beriman kepada para Nabi dan Rasul. Kita sebagai umat Islam perlu belajar dan berpandukan daripada sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah yang kita boleh berikan sebagai contoh, Rasulullah ni seorang yang pemurah. Contohnya, diriwayatkan bahawa baginda tidak pernah menolak apa-apa permintaan daripada sesiapa pun yang meminta daripadanya. Termasuklah jika baginda tidak mempunyai apa-apa sekalipun. Jika baginda mempunyai sedikit atau banyak maupun harta, semuanya akan diagihkan sesiapa kepada yang layak. Okey, yang kita boleh menyimpulkan kesimpulan daripada sifat pemurah. Ciri-ciri akhlak mulia melalui sifat pemurah ni, kita dapat tafsirkan yang bahawa akhlak mulia ni maafkan saya, sifat pemurah ni perlu dididik sejak sekolah rendah, sejak kecil lagi. Sebagai contoh, ibu bapa mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang sifat-sifat pemurah. Sebagai contoh, bila kawan dia tak ada duit ke apa ke, anak dia tu boleh bagi pinjam ke ataupun belanja kawan dia makan. So bila kita ada sifat-sifat pemurah ni, kita akan mudah untuk menguatkan ciri-ciri akhlak mulia kita. Okay, yang kedua adalah merendahkan diri. Baginda Rasulullah SAW tidak pernah sesekali menolak apa-apa pelawaan atau jemputan, sama ada daripada golongan bangsawan ataupun rakyat biasa. Baginda juga gemar makan bersama sesiapa saja, termasuklah golongan hamba, orang yang berdiri hormat apabila bertemu baginda. Okey, yang boleh saya simpulkan, merendah diri. Baiklah, ciri-ciri akhlak mulia ni kita boleh terapkan dalam sifat masyarakat mengikut berpandukan sunnah Rasulullah SAW, merendah diri. Okey, kita sebagai manusia perlu sentiasa merendah diri kepada orang, kepada masyarakat. Sebagai contoh, merendah diri sebagai contoh menghormati orang tua, menghormati jiran-jiran tetangga, dan menghormati cikgu dan lain-lain lagi. Ini kerana
sifat rendah diri ni perlu dipupuk sejak daripada kecil lagi. Lepas tu itu saja daripada saya. Terima kasih untuk panel kedua. Seperti yang panel saudara Amin cakapkan tadi, saudara Amin menerangkan tentang solat sedikit tentang solat ini merupakan rukun Islam yang kedua. Jadi dia penting untuk orang Islam. Saudara Amin juga menerangkan tentang ciri-ciri akhlak mulia. Apa? Dua, iaitu pemurah dan rendah hati. Pemurah dan rendah hati. Jadi pemurah ini bersikap pemurah yang tidak kedekut, dan Rendah hati ni macam rendah hati ni menghormati orang lain, menghormati orang muda, orang tua. Jadi seterusnya untuk saudara Safi, saya ingin seperti yang saudara kata tadi, dia menerangkan tentang konsep ibadah. Boleh tak awak berterangkan sedikit tentang bahagian ibadah itu? Baiklah, bahagian ibadah ni terbahagi kepada 3, iaitu ibadah dalam bentuk hati, ibadah dalam bentuk lisan, dan juga ibadah dalam bentuk berkaitan anggota kita, perbuatan lah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan beribadah melalui hati, atau boleh dikenali sebagai ibadah qalbiyah. Baiklah, ibadah qalbiyah ni bermaksud ibadah melalui hati. Sebagai contoh, kita merasakan kita mempunyai sifat yang khauf, iaitu seperti kita tahu, khauf tu bermaksud takut. Jadi kita takut untuk melakukan segala kejahatan. Sebagai contoh, ia berkait rapat dengan kita, mengatakan perkataan-perkataan yang kasar. Baiklah, kita tahu perkataan yang kasar tu membawa makna yang tidak elok. Jadi kita perlulah mempunyai sifat yang khauf, iaitu ketakutan, untuk diterapkan dalam diri kita. Baiklah, ibadah yang kedua, bermaksud lisannya qalbiyah. Lisannya qalbiyah ni ibadah lisan. Contohnya tahlil, kita selawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan takbir juga merupakan satu ibadah lisan, kerana dalam takbir kita menyebut takbir raya. Kita banyak menyebut nama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berzikir. Jadi saya rasa kita perlu menerapkan juga nilai lisannya qalbiyah ni dalam diri kita. Baiklah, yang ketiga, ibadah badaniyah qalbiyah. Ibadah badaniyah qalbiyah ni bermaksud kita menggunakan anggota fizikal kita dan juga hati. Sebagai contoh, kita melakukan solat, kita berpuasa, kita melakukan zakat. Baiklah, solat kita menggunakan anggota badan kita, anggota badan fizikal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berpuasa kita menahan diri kita daripada makan dan minum, dan itu juga merupakan anggota fizikal kita. Kita menahan untuk makan, kita menahan untuk minum air. Baiklah, saya juga nak tambah berkaitan jenis-jenis ibadah. Jenis-jenis ibadah ni terbagi kepada 2, iaitu ibadah khusus dan juga ibadah umum. Ibadah khusus ni bermaksud ibadah utama yang dilakukan mengikut cara-caranya dan mengikut syarat-syaratnya yang tertentu. Sebagai contoh, solat, puasa, haji, umrah dan membayar zakat. Itu merupakan ibadah-ibadah khusus yang mempunyai syarat-syaratnya dan mempunyai cara-caranya. Solat kita ada syaratnya, ada caranya. Puasa ada syarat, ada caranya. Haji dan umrah ada syarat, ada caranya. Yang kedua, ibadah umum. Ibadah umum ni kegiatan manusia. Kalau kita buat
sesuatu itu tidak bercanggah dengan agama Islam. Maksudnya tiada faktor yang dapat orang mempertikaikan apa yang kita buat dengan ajaran Islam. Sebagai contohnya ekonomi, politik, jenayah. Baiklah, jenayah ni kita tahu ni salah, tapi kita katalah ya. Baiklah, kita ambil pasal politik. Politik seperti yang kita tahu, politik sekarang tengah berkecil lalu, tengah berkembang dari zaman sekarang, dari perbezaan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Zaman sekarang mungkin lebih lebih bersuara tinggi. Baiklah, jadi politik tidak bercanggah dengan agama Islam, dan juga agama Islam sekian saja daripada saya. Okay. Terima kasih untuk saudara Safi yang memberikan beberapa pendapat di situ. Seperti yang saudara Safi cuba katakan tadi tentang bahagian ibadah kan. Apa tadi? Bahagian ibadah dan Ada juga ibadat. Okey. Terima kasih tentang pendapat itu. Okey, ini pusingan terakhir. Terus panel pertama kita, saudara Alif. Boleh tak awak berikan sedikit penambahan tentang akhlak untuk bincang pada hari ini? Okey, akhlak ni merupakan perkara yang penting. Jadi saya ingin menambah sedikit lagi tentang akhlak. Jadi Rasulullah ni mempunyai peribadi yang sangat luar biasa, dan baginda ni mempunyai akhlak sebaik-baik manusia. Jadi sabda Rasulullah, orang mukmin ni yang paling sempurna imannya, yang paling kuat imannya ialah adalah yang terbaik akhlaknya. Jadi bagaimanakah cara untuk menjaga akhlak agar kita diridai oleh Allah? Jadi jawapannya mudah saja, dengan mencontohi akhlak Rasulullah. Daripada Ibn Abbas, Rasulullah ni merupakan orang yang paling pemurah, lebih lagi bila di bulan Ramadan. Jadi saya ada cerita tentang Nabi Muhammad ni pada waktu di bulan Ramadan. Maafkan saya, Jibril ni dia mengajarkan Nabi Muhammad ni Al-Quran, dan pada masa yang sama Nabi Muhammad ni dia boleh lagi untuk membuat kebaikan terhadap makhluk Allah yang lain, seperti lebih pantas daripada angin. Ibaratnya nak cakap kat sini, sifat pemurah Rasulullah ni lebih banyak daripada tiupan angin. Maknanya kita ni sebagai umat Islam ni harus mencontohi sifat Nabi Muhammad, kerana Nabi Muhammad ni merupakan sebaik-baik teladan. Jadi sebagai kesimpulan saya, pada pendapat saya, untuk kesimpulan saya, selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah, kita juga boleh mencontohi Nabi Muhammad sebagai teladan ataupun pegangan yang baik melalui 3 elemen tadi, iaitu akidah, ibadat dan akhlak. Jadi Nabi Muhammad ni seperti yang kita tahu, akidah ni merupakan sekuat mana kepercayaan kita ataupun pegangan kita terhadap Allah SWT. Akhlak ni merupakan sifat-sifat kita untuk menjadi seorang mukmin sejati ataupun perangai kita. Ibadat ni ialah amal-amal yang kita lakukan untuk menguatkan akhlak kedua tadi, akhlak dan juga akidah kita tadi. Okey, itu saja pada pendapat saya. Terima kasih kepada saudara Alif. Jadi saudara Alif sebelum mengatakan bahawa kita perlu mempunyai akhlak yang mulia seperti junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam kesibukan kita perlu membuat kebaikan kepada orang lain, bertolak ansur, supaya janganlah kita marah, kita sibuk kita marah orang lain. Dia orang tak salah pun. Jadi betul seperti yang saudara Alif kata,
benda ni penting, 3 benda kan. Perkara akidah, ibadah dan akhlak. Jadi untuk saudara Amin boleh tak terangkan lagi tentang akidah ni? Akidah, okey, baiklah. Kalau tentang akidah ni adalah kepercayaan yang betul kan? Kepercayaan, pegangan. Okey, baiklah. Daripada pegangan ni, yang apa yang boleh saya simpulkan, kita ni perlu berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contohnya, Al-Quran, sebagai contohnya, maafkan saya, sebagai contohnya agama Islam ni perlu diutamakan dalam diri kita. Sepatutnya selain itu kita perlu sentiasa berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini kerana Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pegangan utama dalam umat Islam. Jika kita tidak mengutamakan Al-Quran dan Sunnah, kehidupan seorang Muslim itu akan akan tidak teratur dan akan susah untuk kita menguatkan iman kita. Jadi keimanan ni adalah merupakan aspek yang terpenting dalam Islam sebagai seorang Muslim. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah juga dapat memberikan manfaat kepada kita dan kepada orang lain. Itu saja daripada saya. Apakah rumus saya pada Syafiq? Terima kasih kepada saudara Amin yang menerangkan sedikit tentang akidah. Seperti yang saudara Amin kata, kita sebagai Muslim, orang umat Islam, pegangan kita ialah agama Islam. Jadi kita kena selalu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah daripada semua perkara dalam hidup kita, tak kisah makan, minum, jalan, semua agama Islam. Jadi itu soalan terakhir saya. Saudara Safi, boleh tak awak berikan sedikit ringkasan kesimpulan untuk perbincangan kita pada hari ini? Baiklah, apa yang saya dapat simpulkan daripada perbahasan kita pada hari ini, saya mendapat bahawa kita perlu meneguhkan diri kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Sudah pasti banyak cabaran yang kita akan lalui untuk merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Sebagai contoh, masyarakat, jikalau kita ingin membuat sesuatu perkara yang baik, sudah pasti masyarakat sekeliling kita akan berkata belakanglah sesuatu diri kita. Sebagai contoh, dia buat sesuatu benda ni tak ikhlas pun, dia buat kerana manusia, bukan kerana Allah. Jadi saya rasa kita perlu teguh, kita perlu sahut cabaran tersebut untuk meningkatkan keimanan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih kepada ketiga kita, saudara Safi. Okey. Terima kasih kepada semua panel kita yang sudi hadir dan sudi datang mengucapkan pendapat pada hari ini. Semoga apa yang dikatakan tiga panel kita ini tidak sekadar masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Nampaknya masa mencuburi kita. Sebelum berakhir, terimalah serangkap pantun daripada saya berbunyi, tuailah padi antara nampak, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Mintalah kami antara nampak, esok jangan ridu-riduan. Okey. Okey, sekian daripada kami. Terima kasih. Kami akhiri forum kami pada pagi ini dengan lafaz mulia, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.